Assalamualaikum dan salam hormat. Selamat datang ke sesi webinar. Bersama-sama saya hari ini ada 3 panel jemputan dari Pos Malaysia Kelantan. Izinkan saya untuk kenalkan ketiga-tiga panel jemputan. Encik Muhammad Zainul Abidi, Muhammad Zainuddin, States General Manager. Encik Kamal Ridwan Abdul Talib, States Sales Manager, dan juga Encik Nurul Hisham Osman, States General Manager. Pada sesi petang ini, Pos Malaysia akan berkongsi bersama rakan-rakan usahawan dan juga penonton-penonton berkenaan dengan perkhidmatan Pos Malaysia, iaitu Send Parcel, hantaran atas talian, satu perkhidmatan yang dibangunkan oleh Pos Malaysia bagi memperbanyakkan lagi option ataupun pilihan di dalam pasaran bagi platform hantaran secara atas talian. Jadi tanpa membuangkan masa, saya ingin menjemput panel jemputan untuk teruskan dengan sesi perkongsian. Silakan Cik Zainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua penonton. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak SME Corp umumnya dan khususnya kepada SME Corp Negeri Kelantan kerana sudi memberi ruang dan peluang kepada Pos Malaysia Berhad untuk menyertai Minggu PKS 2021. Sebelum saya dan rakan-rakan yang lain meneruskan program kita pada petang ini, saya ingin memperkenalkan tim saya sekali lagi lah daripada Pos Malaysia Negeri Kelantan, iaitu saya sendiri Muhammad Zainul Abidi bin Muhammad Zainuddin selaku State General Manager ataupun pengurus besar Pos Malaysia Berhad bagi Negeri Kelantan, diikuti dengan saudara Encik Kamal Ridwan bin Abdul Talib selaku pengurus jualan Pos Malaysia Negeri Kelantan, dan Encik Nurul Hisham bin Osman selaku pengurus channel Negeri Kelantan. Pengurus channel ni mungkin ada pihak yang tidak jelas apa itu pengurus channel. So pengurus channel ni melibatkan tentang penjagaan pengawasan mengenai touch point Pos Malaysia Negeri Kelantan, iaitu Pos Malaysia Berhad sendiri dan juga Pos Laju. So kita bagi Negeri Kelantan kita mempunyai 33 pejabat bagi Negeri Kelantan, iaitu 27 pejabat pos. Kita ada satu pos office di dalam mall, iaitu pejabat pos dalam Lotus Kota Baru. Selain daripada itu, kita juga ada satu pos laju dalam mall, iaitu pos laju Giant di Tunjung. Dan kita ada 3 pejabat pos laju di Negeri Kelantan, iaitu pejabat pos laju Kota Baru, pejabat pos laju Macang, dan juga pejabat pos laju Pasir Mas. Selain daripada itu, kita bagi memudahkan kita punya pengguna, kita ada satu yang kita panggil konsep easy drive-thru, di mana pelanggan tak payah turun daripada kenderaan, dia boleh berurusan dengan EDT kami, iaitu di Kubang Krian. So pecahan mengikut daerah, kita ada 14 pejabat pos di daerah Kota Baru, satu di Tanah Merah, satu di Bacok, satu di Gua Musai, satu di Kuala Kerai, 3 di Tumpat, 3 di Pasir Mas, 3 pejabat pos di Pasir Putih, 3 di Jeli, dan juga 3 di Macang. Selain daripada itu, kita mempunyai 591 kaki tangan Pos Malaysia Berhad Negeri Kelantan. So seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, iaitu Encik Kamal Ridwan, untuk
meneruskan tentang pembentangan Sandpaster dan juga produk-produk di Pos Malaysia lah. So dipersilakan Cik Kamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang semua. Sebelum saya pergi lebih detail berkenaan dengan Sandpaster Pos Laju, saya rasa ramai penonton ni asalnya daripada orang Kelantan. So saya rasa lebih baik saya guna logat Kelantan lah. Di mudah faham kata deh. Okey, sebelum saya pergi lebih detail pasal Sandpaster Pos Laju, so saya nak share sini. Saya nak share video berkenaan Sandpaster. Apa itu Sandpaster? Okey, itu sedikit sebanyak berkenaan Sandpaster Pos Laju lah. Okey, actually Sandpaster Pos Laju ni adalah salah satu platform digital ataupun platform untuk penghantaran secara online. Yang mana customer orang kata tak perlu lagi nak beratur di kaunter, tak perlu nak orang kata jimat masa, jimat tenaga dan jimat kos lah guna Sandpaster. Okey, dalam Sandpaster sendiri kita ada 8 package yang mana customer boleh pilih lah package yang mana sesuai dengan dia punya business. Okey, selain daripada 8 package yang kita offer tu, Sandpaster juga kita guna konsep prepaid, maknanya customer kena top up, bukan postpaid. Postpaid maknanya customer kena apply untuk kontrak. Bila apply kontrak memerlukan deposit lah. Untuk Sandpaster tak perlu deposit. Customer hanya daftar secara online di sandpaster.poslaju.com.my, daftar percuma and then top up sahaja dalam Sandpaster tu. Okey, dalam Sandpaster juga kita offer untuk free pick up. Maknanya kita pergi pick up di rumah ataupun di kedai ataupun di warehouse customer. Pick up tu adalah secara percuma. Selain daripada dia punya pick up tu, kita ada juga consignment note secara printing. Maknanya customer tak perlu untuk tulis pakai tangan, isi boreng apa semua tak payah. Melalui Sandpaster, customer hanya key in secara online. Dia punya recipient, penerima, penghantar and then print di rumah ataupun di kedai masing-masing. Kenapa perlu pilih Sandpaster untuk platform untuk buat penghantaran secara online? Sebabnya satu, dari segi harga sangat kompetitif. Okey, saya ambil contoh. Katakanlah customer top up untuk package 1,000, dia punya rate dia adalah sehingga 2 kilo RM6.30 net, dah termasuk dengan SST. Itu antara salah satu contoh dia punya harga. And then selain daripada tu, convenience of having someone pick up. Maknanya bila kita key in shipment dalam Sandpaster, automatic dia akan link terus ke bahagian pick up kita. Maknanya customer tak perlu untuk call customer service untuk pick up.
So kita automatik akan detect dekat kita punya sistem. So kita akan pergi pick up di alamat alamat penghantar. Selain daripada itu, SendParcel juga menyediakan easy to upload bulk shipment. Maknanya bila katakanlah customer tu dia nak hantar bahagian lebih pada 10 item ataupun 10 parcel. So maknanya customer tak perlu nak key in satu-satu, nak print satu-satu. Dalam SendParcel sendiri dia ada bulk shipment. Kita bagi template Excel. Dia hanya perlu upload Excel and then download and then transfer ke SendParcel. Selain itu, SendParcel juga dia ada keistimewaan dia dari segi bila top up kita akan bagi bonus kredit, kita ada free pickup, free flyers and then banyak lagi lah dia punya campaign SendParcel. Okey, untuk SendParcel juga customer tak perlu macam risau nak tahu pasal harga berapa-berapa sebab bila kita key in shipment, masuk je item punya description, contoh berat barang and then alamat penerima, so automatik dia akan keluar harga kat situ berapa. Saya ambil contoh katakanlah barang tu berat 2 kilo. Okey. Katakanlah customer top up 1,000 and then dia punya harga dia RM6.30 sehingga 2 kilo. Tu untuk Semenanjung lah. SendParcel dia tak perlu kontrak. Maknanya customer hanya perlu daftar secara online. Daftar online, masukkan dia punya nama and then email address, dia punya phone number and then dia kena verify. Tak perlu bayaran apa-apa. Daftar hanya percuma. And then tak perlu ada komitmen. Maknanya customer tak perlu macamnya kena komit sebulan berapa ribu, sebulan berapa parcel, tak perlu. Even satu parcel pun boleh daftar SendParcel. Okay. Selain tu, SendParcel sangat friendly user lah panggil, kata mudah bahasa, sangat senang untuk untuk top up, untuk buat shipment and then untuk tracking barang, nak trace barang pun senang SendParcel. Customer tak perlu nak pergi ke web pos laju ke, tak perlu nak pergi tanya dekat kaunter pos laju ke, just trace dekat SendParcel. Boleh tengoklah barang tu status dekat mana. Okay, and then dalam SendParcel sendiri kita actually dah integrate dengan beberapa sistem lah. Saya ambil contohnya dekat SendParcel kita dah integrate dengan WooCommerce, ni marketplace lah, WooCommerce dengan satu lagi Shopify, and then satu lagi BizApp. Mana-mana customer online yang buat bisnes secara orang kata macam ada agent ataupun stokis ataupun dropship, dia boleh boleh mohon boleh apply dekat BizApp lah. BizApp tu dia integrate dengan SendParcel. Maknanya bila order masuk melalui BizApp and then integrate dekat SendParcel, customer tak perlu nak key in dia punya shipment, automatic akan print out daripada SendParcel. Okey, ini antara package yang kita offer dalam SendParcel. SendParcel dia adalah package semua. Minimum package RM50 lah. So maximum package sebanyak RM20,000. Actually, setiap package tu ada keistimewaan dia. Okey, saya ambil contoh. Sekarang ni kita masih lagi dalam kempen SendParcel yang mana customer top up RM3,000 ke atas, dia punya rate promosi sehingga 5 kilo RM5 sahaja. RM5 tu dah net untuk Semenanjung lah. So katakanlah customer top up RM3,000, dia punya rate sehingga 5 kilo RM5. So tak kira lah barang tu berat 3 kilo ke, 4 kilo ke, sehingga 5 kilo harga dia net RM5. Okey. Selain tu kita bagi kredit bonus. Customer top up RM1,000, dia dapat kredit bonus sebanyak RM20. So dia bergantung pada package customer top up lah. Untuk dapatkan kredit bonus, customer kena top up RM1,000 ke atas package dia. Ada package RM1,000, package RM3,000, package RM5,000, RM10,000, RM20,000. So untuk package RM20,000, dia punya rate promosi sehingga 5 kilo RM5. And then dia punya kredit bonus sehingga RM600. Okey, katakanlah customer top up RM20,000, automatik bila dia top up RM20,000 dalam SendParcel akan ada RM20,600. Okey, selain daripada kredit bonus yang kita bagi, kita juga bagi flyers. Free flyers based on pada package dia top up lah. Untuk dapatkan free flyers, customer kena top up RM1,000 ke atas. Kena top up package RM1,000 ke atas. Kalau top up RM1,000, dia punya flyers akan dapat 100 pieces.
Kalau top up 3,000 akan dapat 300 pieces. Kalau top up 5,000 akan dapat 500 pieces dan seterusnya begitulah. Okey, lagi banyak amount yang ditop up, lagi banyaklah flyers yang kita akan bagi. Benda ni semua free. Pick up pun free. So kita akan pick up free secara percuma. Cik Kamal, Ya. nak tanya sikit, kempen ni sampai bila? Kempen ni dah dekat setahun. So kita extend. Actually hari ni baru extend sehingga 15 Julai. Okey. 15 Julai. Baik. Okey, ni kita punya iklan lah untuk extend dia punya rate sehingga 5 kilo RM RM5. Ni untuk package 3,000 ke atas. Let's say customer top up 1,000 untuk promosi dia extend ni. Promosi untuk package 1,000 RM RM5.5 sehingga 3 kilo. Tu package 1,000. Katakanlah customer top up 3,000, dia akan enjoy ni lah RM5 5 kilo. RM5 ni net dah termasuk SST sekali. Okey, cara untuk top up. Okey, dalam Senpasa dia actually cara untuk top up ni macam yang kita buat pembelian secara online lah, beli ikut Shopee ke Lazada ke, sama je dia punya konsep. Kita guna IP 88. Kita ada online banking, ada e-wallet, credit card pun boleh, debit card pun boleh lah. Okey. Okey. So cara nak guna Senpasa sangat mudah. First, kena register, daftar secara percuma, daftar secara online, nak guna handphone pun boleh, nak guna laptop pun boleh. Daftar di senparcel.poslaju.com.my, masukkan email, nombor telefon, nanti Senpasa dia punya sistem dia akan bagi dia punya code number lah untuk verify. And then bila dah sukses daftar apa semua, boleh pilih package, boleh tengok dekat package, choose package tu yang kita offer minimum RM50 top up sehingga RM20,000 lah. And then bila dah top up sukses ke apa semua, boleh start buat shipment. Maknanya customer boleh start buat pengeposan dah lah. Maknanya masukkan dia punya detail barang, detail penghantar, detail penerima ke apa, and then akan keluar dia punya harga. Customer top up 3,000, dia letak item tu berat 2 kilo. Item RM5 net. And then bila print, dia dua muka dekat item, and then satu lagi dekat bahagian note. Okey, dia akan keluar dalam bentuk A4 paper kalau guna printer biasa. Kalau guna thermal printer tak ada masalah lah. Just type di bahagian tu. Bila guna printer biasa, dia akan keluar dalam bentuk A4 paper. A4 paper maknanya dia akan keluar dua muka. Satu kena gunting tu. Maknanya satu kena type di bahagian, satu lagi kena bagi dekat courier, hot my pick up. Okey. Maknanya untuk salinan sendiri customer tak perlu risau. Dalam Senpasa tu dia ada satu kolom shipment history. Dekat shipment history tu dia ada dah tracking number. Bila customer terklik je tracking number tu, so status item tu dah tahu kat mana. Contoh barang tu ada dekat kita punya hub ke ataupun dah sampai kepada penerima ke. So dia automatic dah ada dekat dia punya shipment tu. Ini antara kita punya customer yang already daftar Senpasa lah, yang enjoy dengan harga yang berkata kompetitif lah. Okey, itu untuk Senpasa. Kalau ada soalan nak tanya pasal Senpasa boleh tanya tu. Buat masa ni belum ada lagi. Yang tadi je Cik Kamal. Boleh teruskan. So saya teruskan dengan produk seterusnya, boleh ya? Ya, boleh. Okey, saya pas ke Cik Isyam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh dengar, Mal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya terus kepada produk yang seterusnya. Okey, untuk produk di Pos Malaysia Berhad, terutamanya di negeri Kelantan lah. Okay, mungkin ramai daripada kita usahawan ataupun orang ramai belum tahu lagi apa lagi produk yang ada dekat kaunter kita sebenarnya.
Okay, hari ini saya nak memperkenalkan beberapa produk lah, sedikit sajalah yang mungkin saya rasa sesuai untuk usahawan-usahawan kita di negeri Kelantan ni. Yang pertama iaitu produk remittance service. Okay, untuk makluman Pos Malaysia ni adalah ejen, dilantik sebagai ejen kepada Western Union dan juga Maria. Okey, untuk Western Union ni sebenarnya dia untuk transaksi wang ke luar negara dan daripada luar negara ke Malaysia. Setengah-setengah kita punya usahawan ni, online business ni, biasa dia ada buat pembayaran ke luar negara ataupun penerimaan wang daripada luar negara. Kadang-kadang dia tercari-cari mana yang menggunakan ejen Western Union lah, maksud saya. Kita cari-cari dekat mana kita nak cari ejen Western Union. Jadi POS adalah salah satu ejen Western Union yang ada di Malaysia ni. Okey. Yang seterusnya untuk Western Union ni usahawan atau pelanggan-pelanggan hanya perlu pergi ke kaunter. Contoh kalau kita nak hantar duit ke luar negara, okay, untuk membuat pembayaran ke luar negara, kita hanya pergi ke kaunter Pos Malaysia, isi borang, okey, kena bawa IC untuk warga negara Malaysia lah. Untuk warga negara asing dia kena bawa pasport, isi borang, lepas tu buat transaksi di kaunter Pos Malaysia. Selepas buat transaksi, dia akan terima satu, dia panggil MTCN number dengan resit sekali lah. Jadi MTCN number tu dia kena bagi kepada penerima di negara tersebut. Kalau kita tengok slide ni, daripada Pos Malaysia Berhad ni, dia pergi ke kaunter, dapat MTCN number, dia hantar kepada sesiapa yang berada di luar negara lah. Contoh sekarang ni Vietnam. So daripada sana dia akan penerima dekat sana dia akan pergi kepada ejen Western Union di sana untuk cashkan wang tersebut. Ini produk yang pertama yang ada dekat Pos Malaysia di kaunter lah. Okay, yang kedua adalah produk Maria. Okay, Maria ni kita hanya untuk transaksi penerimaan sahaja. Maksudnya pembayaran daripada luar negara ke Malaysia. Okay, untuk Maria ni pelanggan kena download application lah. Download application, detail semua sekali, isi dalam apps, boleh download sendiri. Okay, cara dia bila yang berada di luar negara untuk hantar wang dia kepada kita di Malaysia, dia hanya hantar melalui apps ni dan kita akan terima. Kita pun kena download juga apps dan dia akan ada satu nombor ID. So nombor ID ni pergi ke Pos Malaysia untuk tunjuk nombor ID ni dan kita boleh buat encash wang tersebut lah. Ini produk yang kedua yang ada di kaunter Pos Malaysia. Mungkin usahawan nak orang kata tercari-cari. So Pos Malaysia ada dua produk ni. Okay, Cik Nurul, ya? ada soalan Cik Nurul tentang remittance tadi. Ada limit tak? Untuk Western Union wang tadi. Okey, untuk Western Union setakat ni 50,000 untuk satu transaksi. Tetapi kalau transaksi itu melebihi 5,000, dia kena bawa dokumen tambahan. Contoh dia nak hantar ke luar negara, dia kena bawa satu dokumen tambahan yang menyokong orang kata sumber pendapatan. Pasal kita terikat dengan akta bank negara juga. Yeah. Jadi kalau bawa 5,000 dia hanya bawa IC sajalah. Tapi kalau lebih daripada 5,000 ke atas, dia kena bawa dokumen sokongan. Contohnya macam slip gaji ataupun akaun macam contoh ASB ke, nak menunjukkan sumber pendapatan untuk hantar duit adalah daripada sini. Itu maksudnya. Okey. Terima kasih. Okey, seterusnya. Okey, dekat Pos Malaysia juga kita ada produk untuk protection. Apa yang kita tengok dekat sini adalah satu produk yang dipanggil Pos Laju Takaful, di mana mungkin ramai lagi yang tak tahu, bila dia buat penghantaran ke mana-mana, sebenarnya produk yang dihantar tu boleh diinsurankan dengan boleh ditakafulkan lah. Maksudnya dia boleh ambil takaful. Dan untuk produk Pos Laju Takaful ni sebenarnya dia cover bermula daripada kita hantar barang sehingga penerima itu menerima barang tersebut. Okey. Lepas itu
pos laju takaful ni dia cover untuk seluruh dunia kecuali negara-negara yang terlibat dengan peperangan, dengan mogok, rusuhan atau negara-negara yang dikenakan sekatan. Itu memang tak cover lah. Selain pada tu dia cover lah untuk pos laju ni, takaful ni. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah dia punya rate plan. Yang kita ada ini adalah yang satu tu gangsa, perak, emas dan platinum. Dia serendah RM1.50 sehingga RM14 untuk satu item. Okay. Dan hard cover dia pun berbeza macam gangsa untuk per item RM1.50. Hard dia sehingga maksimum RM1.000. Untuk perak sehingga RM2,500 dan per item dia adalah RM3.50. Untuk emas RM5,000 maksimum dan dia punya harga dia adalah RM7 dan juga platinum. Platinum ni sehingga RM10,000 dan dia punya harga per item adalah RM14. Okey, untuk item yang berharga, hard cover dia adalah sehingga RM5,000 tetapi harga dia adalah RM150. Dan juga untuk harga RM250 untuk cover sehingga RM10,000 lah. Okey. Dan kita juga ada untuk penerimaan khas. Penerimaan khas ni maksudnya produk-produk macam hasil seni, barang mudah pecah. Okey. Dia hard cover dia sehingga RM1,000 sahaja. Plan dia sama macam yang RM1.50 hingga gangsa hingga ke mana lagi? Platinum. Sama juga dengan SIM card prepaid lah. Bermakna dia akan cover value SIM card tu sahaja. Nilai dia dekat dalam tu dia tak cover. Ini untuk pos laju. Cik Nurul? Ya. Ada senarai barang dia. Kalau frozen goods diterima lah. Yang ni pengecualian kepada barang-barang, maksudnya barang-barang tersebut tak boleh, dia tak cover. Produk sejuk beku tak boleh Tak boleh. Kalau kita tengok yang pertama tu barang antik ataupun barang kemas tak cover. Mata wang kertas, duit siling, pasport, visa, kalau buat pengurusan memang takaful ni tercover. Okay. Barang yang mudah meletup, berbahaya, ternakan hidup memang tak boleh lah. Barang yang mudah rosak macam sayur, dan semua tak boleh. Dia tak akan cover. Okey. Lepas tu mana-mana orang kata model skala, maksudnya model rumah atau model bangunan yang kita post tu, buat pantaran tu, yang tu tak cover juga. Termasuk kredit kad dan juga barang-barang larangan. Yang tu boleh rujuk website Pos Malaysia sendirilah, barang-barang larangan tu. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk presentation hari ini. Okay, ada apa-apa soalan ke setakat ni? Setakat ni belum ada soalan masuk lagi, tapi tak apa, kita bincang dulu tentang pemasaran dan juga persaingan. Kalau boleh saya nak dengar setakat ini dari segi statistik ataupun demografi pelanggan-pelanggan untuk send parcel ni, boleh tak Cik Zainul ke Cik Nurul ataupun Cik Kamal kongsikan kebanyakan pelanggan-pelanggan send parcel ni adalah adakah mereka ni individu ataupun syarikat, ataupun kalau syarikat tu kebanyakannya saiz Sdn Bhd ke, syarikat besar ke, mikro ke. Saya nak tumpu khusus pada negeri Kelantan sebab saya nak faham, boleh kita faham macam mana demografi pelanggan ataupun penerimaan warga negeri Kelantan terhadap perkhidmatan yang Pos Malaysia tawarkan. Okey, terima kasih Cik Mio. Okey, untuk persoalan tu, send parcel ni actually dia terbuka. Siapa-siapa pun boleh daftar secara online. Sama ada individu ataupun peniaga ataupun syarikat-syarikat, dia boleh daftar. Even government agency pun boleh daftar secara online. Sebab dia tak terikat dengan kontrak. Maknanya dia guna konsep prepaid. Just top up, tengok pada package yang kita offer, top up and then dia boleh buat shipment dah.
Maknanya dia tak ada terikat lah dengan kita punya kontrak, sebab kita dekat Pos Malaysia, Pos Laju ni dia ada dua produk actually, satu kontrak and then satu lagi kita panggil Sempasa. Sekarang ni lah Sempasa. Mana kontrak tu customer kena apply, isi form, kena ada deposit, apa semua. And then untuk macam dengan Sempasa ni dia terbuka. Siapa-siapa pun boleh daftar. Individu, syarikat, government agency ataupun SMEs punya peserta ke apa semua boleh daftar. Tak ada masalah. Okey. Dari segi competitiveness, Sempasa ni boleh tak saya katakan kompetitor dia adalah macam syarikat-syarikat seperti DHL, FedEx, betul? Okey. Jadi Sempasa ni apa yang membezakan perkhidmatan Sempasa dengan kompetitor yang lain? Actually Sempasa ni dia satu produk digital secara platform digital. Okey, Sempasa dia di bawah Pos Laju. Pos Laju ni kita kenali sebagai courier service kan. So macam dengan DHL pun of course dia courier service. Macam dengan Sempasa kita punya kompetitor untuk Sempasa adalah contoh macam dengan MyParcel Asia, EasyParcel, Delivia. Tu kita punya orang kata pesaing lah. Sebab macam dengan Sempasa dia of course guna Pos Laju. Sebab dia bawah Pos Laju, produk Pos Laju. Macam dengan kompetitor lain, saya ambil contoh EasyParcel lah kan. EasyParcel, dalam EasyParcel tu terlalu orang kata banyak dia punya courier service. Dia ada JNT, dia ada GDEX, Skynet apa semua. So macamnya untuk Sempasa, apa yang beza antara Sempasa dengan platform digital lain untuk buat shipment? Dari segi rate, of course Sempasa orang kata lagi murah lah, sebab Sempasa sendiri guna Pos Laju, sebab itu produk Pos Laju. Maknanya kalau macamnya saya ambil contoh dari segi harga lah. Harga sekarang ini kita promosi untuk package top up 3,000 ke atas, kita bagi rate 5 kilo RM RM5 net. So maknanya kompetitor lain macam EasyParcel ke Delivia ke atau MyParcel Asia, dia tak boleh nak bagi orang kata rate 5 kilo RM5 lagi lah setakat ni. Okey. Boleh saya tahu tak maklum balas daripada pelanggan-pelanggan Sempasa ni, apa kebanyakannya yang dia orang sampaikan maklum balas dari segi perkhidmatan ni untuk panduan para pendengar untuk tahu dan juga boleh gunakan Sempasa ni berbanding perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Sempasa ni dia masih lagi produk baru untuk Pos Laju. Dia baru launch dalam 2 tahun, lebih kurang 2 tahun lah Sempasa ni. So setakat ni untuk saya ambil contoh bagi negeri Kelantan sendirilah, kita dah terlalu ramai. Saya pun tak nak oyak lah berapa dia punya customer, tapi memang terlalu ramai customer yang dah daftar Sempasa. Mana customer berniaga online, berniaga secara online. Okey, antara feedback kita biasa customer bagi respon lah dekat saya, especially customer terlalu enjoy dari segi rate, dari segi penjimatan masa, and then penjimatan tenaga. Mana customer tak perlu lagi nak pergi beratur di kaunter-kaunter Pos Laju ataupun pejak pos. Customer tak perlu nak pergi drop sendiri barang tu. Maknanya bila daftar Sempasa, top up package, and then buat shipment, and then kita akan pergi pick up. Maknanya situ customer dah jimat masa. Dari segi rate, of course lah, kita punya promosi sentiasa ada promosi untuk Sempasa ni. So dari segi rate, lebih murah lagi. And then dari segi penjimatan masa, sangat mudah dan senil lah. Senil untuk buat shipment. Customer tak perlu lagi nak isi borek ke apa semua tu. Tak perlulah. So customer hanya perlu key in secara online dekat handphone atau laptop, and then print out, pack di barang, and then Pos Laju pick up. Okay. Itu antara orang kata kemudahan kita sedia untuk seller-seller di luar sana. Sejak PKP 1.0 dikuatkuasakan setakat ni, macam mana dengan delivery Sempasa ni? Ada terganggu ataupun semuanya berjalan seperti biasa?
Okey, untuk dari segi operasi punya site, okey, saya rasa Cik Zainul Abidi boleh terangkan lebih detail lah pasal kita punya delivery. So actually delivery ni pun dia based on pada orang kata lokasi penerima tu, sama ada dia kawasan PKPD ke atau PKPB. So mungkin ada kekangan lah dari situ. So Cik Bidi boleh explain sikit pasal dari segi kita punya ni operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita punya proses penghantaran kita semasa proses PKP yang pertama dulu, 1.0 dulu, memang kita ada sedikit cabaran lah. Di mana pada masa tu kita punya volume kita naik mendadak secara tiba-tiba. So dalam seminggu dua yang pertama tu kita agak ada sedikit gangguan, tapi bila masuk dalam minggu ketiga dan minggu keempat tu kita dapat menyelesaikan masalah delivery kepada pelanggan. Semasa PKP 2.0 dan 3.0 sekarang ni, kita tengok kenaikan penghantaran melalui kurier ni tidak sebanyak seperti PKP 1.0. Kerana pada masa PKP 1.0 ni 2.0 ni ada kedai-kedai yang boleh beroperasi seperti biasa tetapi mengikut had masa yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan lah. Tidak sama seperti masa PKP 1.0 sebelum ni. So semasa PKP 3.0 sekarang, Pos Malaysia memang tidak ada masalah dari segi penghantaran kecuali kawasan yang terlibat dengan PKPD sahaja. Okey. Okey, ada soalan Cik Zainul. Katakan ada barangan yang tersangkut lebih daripada 2 minggu, ada kaunter aduan ke yang mana pelanggan boleh ajukan? Sekarang ni kita ada aduan untuk melalui kita punya web, iaitu Aspos lah, untuk pelanggan membuat aduan mengenai status penghantaran barang tersebut. Okey. So jika ada masalah untuk negeri Kelantan, kita boleh berhubung dengan pejabat-pejabat terdekat lah. Di website kita ada nombor kontak number pejabat-pejabat Pos Malaysia yang terdekat. Okey. Untuk send parcel ni, Pos Malaysia ada pakai ejen ke untuk sebagai drop point ataupun menggunakan kaunter Pos Malaysia saja? Okay, untuk macam send parcel dia tak ada ejen ni send parcel, sebab send parcel untuk penghantaran barang customer tu sendiri. So kalau macam ejen ni dia guna konsep macam commission. Dia dapat commission daripada Pos Malaysia. So kalau untuk apply jadi ejen Pos Laju boleh, tak ada masalah. Boleh direct dengan kami dekat Pos Malaysia Kelantan ni, nanti kita akan go through lah pasal ejen Pos Laju. Sebab send parcel ni dia penghantaran untuk parcel customer tu sendiri. So tak boleh untuk ejen. Ejen dia guna konsep commission. Maknanya drop point untuk send parcelnya hanya di kaunter Pos Malaysia saja lah. Kaunter Pos Malaysia ataupun kaunter Pos Laju, easy drive thru pun boleh, tak ada masalah. Alright. Okey. Selain daripada tu Cik Mio, untuk yang send parcel ni, jika customer ada masalah untuk mengunjungi mana-mana premis Pos Malaysia, macam yang Cik Kamal bagi tahu tadi, kita menyediakan servis pick up di alamat pelanggan mengikut coverage kita lah. Okey. Coverage pick up point kita. Door to door lah. Door to door punya servis. Door to door, ya. Yeah. Okey, dari segi strategi pemasaran ataupun nak mengembangkan lagi coverage tu, apa peranan, apa perancangan Pos Malaysia supaya ramai lagi gunakan send parcel ni? Okay, sebelum ni actually masa first launch untuk send parcel kita ada buat business forum kan, yang mana kita invite semua seller-seller online, and then kita invite student-student yang yang ambil entrepreneur punya tu, kita buat business forum dekat Kota Baru, salah satu hotel dekat Kota Baru lah.
So kat situ kita explain apa itu sand parcel, apa kelebihan sand parcel, apa keistimewaan sand parcel. And then selain tu juga kita ada bagi talk dekat keusahawanan, contoh dekat Acer kan, Acer yang joint venture dengan UiTM lah. So kita ada bagi talk. So actually banyak lagi lah yang perlu kita explore lagi untuk orang ramai tahu pasal apa itu sand parcel. Sebab sand parcel sendiri pun orang kata masih baru lagi dalam untuk produk pos laju ni lah. Okey. Ada soalan lagi, berapa hari diambil untuk sesuatu delivery tu untuk sand parcel? Okay, untuk sand parcel, actually produk pos laju dia sama saja dia punya delivery. Tak kira lah sama ada customer pergi drop, walk in secara di counter guna sand parcel ataupun pos laju. Dia punya time of delivery dia 4 hingga 5 hari bekerja lah, lebih kurang macam tu. Encik Mia, sebenarnya untuk proses penghantaran melalui sand parcel ataupun produk-produk pos yang lain untuk domestik, dia mengikut kawasan lah. Kita telah tetapkan lah. So maksimum SLA yang telah ditetapkan untuk di kawasan Malaysia adalah 5 hari, up to 5 hari lah maksimum. Tetapi di bandar-bandar utama, kita boleh hantar dalam masa tempoh 1 hari lah. Kita panggil D+1, bermaksud kita post hari ni sebelum cut off time yang telah ditetapkan, besok akan sampai kepada penerima. Okey, alright. Tadi dah Encik Nurul ada bercakap tentang insurance coverage lah. Jadi insurance coverage tu mostly dia punya coverage tu lebih kepada apa? Kepada damage goods ke, hilang barang ke? Berkenaan dengan produk coverage tadi, dia lebih kepada cover untuk kebakaran, kerosakan item disebabkan oleh air, untuk sekiranya berlaku kemalangan masa delivery itu menyebabkan barang tu rosak ataupun barang tu ada keretakan dan juga barang tu hilang. Itu yang dia cover. Cover bermakna bermula daripada kita hantar barang di kaunter sehingga penerima terima barang tu. Semasa tu dia cover. Setakat ni macam mana peratusan? Setakat tinggi ni, ke rendah ke? Setakat ni masih ramai lagi sebenarnya yang tak tahu yang di kaunter kita ni ada cover untuk produk sebeginilah. Okay. Sebab tu mungkin benda ni berguna, produk ni berguna untuk usahawan yang membuat pengurus item lah. Mungkin dia boleh pergi ke kaunter untuk dia ambil produk ni untuk cover dia punya item. Okey. Jadi setakat ni peratusan yang claim kerosakan tu masih rendah lagi lah ataupun kosong? Masih orang kata tak banyak lagi lah. Tak banyak lagi lah. Agak-agak dapat dikurangkan lah. InsyaAllah. So that boleh bagi perception yang baik kepada pengguna-pengguna baru supaya pengguna yang sudah sedia ada pun boleh jadi repeat customer dan juga pengguna baru boleh datang minat untuk gunakan sand parcel sebab pos Malaysia ni adalah pos nasional. Jadi sepatutnya kita lebih mempromosi pos nasional supaya ia nampak lebih kompetitif dan juga perkhidmatan tu lebih kompetitif berbanding dengan pesaing-pesaing yang sedia ada yang mostly beribu pejabat di luar negara. Jadi saya rasa sand parcel ni satu inisiatif yang dibangunkan memang baiklah untuk kegunaan masyarakat Malaysia ni. Sebab banyak sekarang bila era pendigitalan ni banyak pesaing yang menawarkan platform-platform yang lebih canggih. Jadi saya harap Pos Malaysia akan sentiasa ke hadapan dan sentiasa di dalam proses untuk menambah baik perkhidmatan yang sedia ada. Saya nak tanya yang tentang delivery fleet tu, adakah logistik tu fleet dia sama pakai dengan Pos Laju ke pakai ada third party? Untuk proses penghantaran, sama ada penghantaran
daripada pejabat pos kepada pelanggan ataupun penghantaran daripada negeri ke negeri, kita menggunakan kaki tangan dan juga kenderaan Pos Malaysia Berhad lah. Tetapi ada juga di kawasan-kawasan tertentu kita menggunakan pos komuniti yang kita panggil pos komuniti, terutamanya di kawasan pedalaman lah. Okay, alright. Okay, soalan pun tak ada masuk lagi dah. Jadi saya rasa kita dah sampai ke penghujung sesi. Sebelum saya tutup sesi ini, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih. Saya bagi pihak pejabat SME Corp Negeri Kelantan ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Encik Muhammad Zainul, Encik Kamal, Encik Nur Hisham dan kepada Pos Malaysia Negeri Kelantan khususnya kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama saya bagi sesi webinar pada hari ini. Dan saya harapkan di masa akan datang kita akan dapat bekerjasama lagi dan semoga harapan saya semoga sesi ini dapat memberi perspektif yang lebih jelas tentang sand parcel ni dan juga sand parcel ni setara dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat yang bertaraf antarabangsa. Jadi terima kasih. Sebelum tu Encik Zainul ada apa-apa nak sampaikan kepada para penonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih juga kepada tim SME Corp Negeri Kelantan kerana sudi menjemput Pos Malaysia Berhad Negeri Kelantan khususnya untuk menyertai program kita pada petang ini. So saya harap program kita dapat diteruskanlah sekiranya ada sesi-sesi yang akan datang. Pihak SME Corp dan juga mana-mana pihak yang mungkin ada dengar dalam kita punya sesi pada petang ini untuk menjemput kami menerangkan lagi tentang produk-produk Pos Malaysia yang berada di negeri Kelantan khususnya dan amnya di satu Malaysia lah, Pos Malaysia Berhad. So itu sajalah daripada saya. Saya ucapkan dengan ribuan terima kasih kepada pihak SME Corp. Okey, terima kasih kembali Cik Zainul. Jadi itu saja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi